Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan juga keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian yang mana asalnya pada tahun lepas adalah kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, tetapi pada tahun ini kita tukar kepada hari Isnin yang kedua, iaitu kuliah Maghrib, tapi masih lagi menggunakan kitab yang sama, iaitu Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya tak pasti adakah jemaah yang sama ataupun ada berbeza sedikit kalau kuliah Maghrib dan kuliah subuh, tapi insya-Allah tidak salah kalau kita ingatkan tentang adab-adab di dalam majlis ilmu yang kita sepatutnya sentiasa amalkan dengan niat mendapat keberkatan, iaitu kebaikan daripada ilmu. Kerana Nabi SAW sendiri memohon lindung daripada ilmin la yanfa', daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Jadi insya-Allah dengan menjaga adab dalam proses kita itu menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala kurniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita. 3 adab yang zahir dan 1 adab yang batin. Pertama dari adab yang zahir, dalam mana-mana majlis ilmu yang kita hadiri, sekiranya kita tidak ada keuzuran, pilihlah cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu, salah satu dari 3. Sama ada kita duduk iftirash sebagaimana di dalam tahiyat awal, atau mungkin agak lengoh kalau duduk begitu, kita boleh duduk tawarruk sebagaimana dalam tahiyat akhir, ataupun kita duduk tarabbuh, iaitu duduk bersila. Ini 3 cara duduk yang sesuai. Kalau lengoh, kita tukarlah antara 3 cara duduk ini. Elakkan daripada seumpama menunjukkan kaki, memeluk lutut dan sebagainya dalam majlis ilmu. Tapi kalau ada keuzuran, itu nak buat macam mana ya? Even kita solat pun kalau uzur, kadang-kadang kita terpaksa solat duduk, padahal asalnya solat berdiri. Yang kedua, kita hormati majlis ilmu yang sedang berlangsung itu, termasuk kita hormati guru yang menyampaikan. Kita hormati misalnya kalau ada yang menggunakan kitab itu jangan kita letak atas lantai, jangan kita tindih dengan kunci kereta ataupun handphone. Sebaliknya kita ribai, letak atas riba atau kita letak atas rehat. Kerana dalam kitab ini terkandung ilmu, dan kitab agama sedia maklum tertulis ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada adab yang zahir, iaitu kita memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan kepada majlis ilmu yang sedang berlangsung, dengan tidak kita itu bersembang-sembang atau berlawak jenah ke sesama sendiri. Kita pause sekejap. Dah banyak
masa kehidupan kita ni kita gunakan untuk bersembang, berbual, berlawat jenaka dan sebagainya. Dan juga kita berhentikan sejenak fokus kita kepada handphone, kepada gadget. Elakkan daripada berFacebook, berWhatsApp ketika majlis ilmu yang sedang berlangsung. Kalau pun kita nak guna handphone, ialah untuk mencatat. Ada setengah jemaah bila kuliah dia catat dalam handphone dia. Nanti lepas kuliah dia touch sikit-sikit, dia semak, kemudian dia share. Macam itu tidak masalah. Satu adab yang zahir, satu adab yang batin. Kalau adab yang zahir orang boleh nampak, orang boleh perasan macam mana cara kita duduk, adakah kita tu asyik berbual, bersembang dalam kuliah, adakah kita bermain telefon dan sebagainya. Tapi satu adab yang batin ini orang tak boleh tahu. Ini rahsia antara hamba dan Allah. Allah saja yang tahu, iaitu ikhlasun niyah lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat kita menuntut ilmu semata-mata kerana Allah, tidak ada niat lain. Moga-moga dengan kita menuntut ilmu itu menjadi sebab Allah redha kepada kita. Baik, cara kita pergi kepada isi kitab, iaitu di muka surat 57, kita akan masuk ke bab yang baru, iaitu bab yang keempat, berkaitan tentang hadis dhaif. Kenapa Ustaz Mahdi masukkan isu ini? Kerana telah berlaku kekeliruan dalam masyarakat yang menyangkakan kalau sesuatu amalan itu disandarkan kepada hadis yang dhaif, tak boleh pakai. Tak boleh ni hadis dhaif ni. Lepas bagi salam jangan sapu muka. Ada riwayat Nabi SAW lepas bagi salam sapu muka. Tetapi hadis tu dhaif. Jangan amalkan. Jadi ini keliru sebenarnya. Menolak sesuatu hadis semata-mata kerana hadis itu dhaif, itu adalah satu kekeliruan dan bahkan bercanggah dengan ijma' ulama. Ulama sepakat menerima hadis dhaif, tapi ada skop dia, ada tempat dia. Hadis dhaif itu dijadikan sebagai sandaran. Baik, soalan. Ada yang berpandangan atau menyangkakan bahawa hadis dhaif, terjemah dhaif adalah lemah, adalah hadis maudhu'. Terjemah kepada hadis maudhu' adalah hadis palsu, hadis rekaan. Bukan dituturkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang mereka-reka, fabricate. Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal itu dusta. Itu hadis palsu. Jadi ada orang mengatakan dhaif pun palsu lah. Dhaif pun tak boleh amal juga. Adakah benar pendapat ini? Jawapan, pendapat ini tidak benar. Hadis yang dhaif bukanlah hadis maudhu' mengikut ilmu mustalah hadis. Ilmu yang menetapkan istilah-istilah dalam hadis. Tidak boleh kita kata kalau dhaif itu palsu, walaupun palsu itu sejenis dhaif. Palsu itu termasuk dalam hadis yang dhaif lah, tapi dhaif jiddan, dhaif yang teruk ke tahap palsu. Tapi semua yang dhaif itu palsu? Tidak. Itu keliru. Kalau menyangkakan asal dhaif dia palsu, asal dhaif dia palsu, tak betul. Bahkan boleh kita itu beramal dengan hadis yang dhaif. Cuba lihat apa yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar ni plural, jamak kepada zikrun. Kalau azkar maknanya zikir-zikir. Dalam kitab Al-Adhkar ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyenaraikan hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang zikir daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Ada zikir nak masuk rumah, ada zikir nak keluar rumah, nak makan, nak minum, dan sebagainya. Lalu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan, sebab bimbang nanti orang kata ini hadis ni dhaif ni. Imam Nawawi bawa zikir daripada hadis yang dhaif. Dari awal-awal Imam Nawawi dah menceritakan, qala al-ulama'u minal muhaddithina wal fuqaha'i wa ghairihim. Telah berkata para ulama daripada kalangan muhaddis, iaitu pakar-pakar hadis, wal fuqaha, itu pakar dalam bidang fiqh, wa ghairihim, dan ulama-ulama dalam bidang yang lain, yajuzu, harus, boleh, wa yustahabbu, dan bahkan digalakkan, al-amalu
bil hadisid dhaif, beramal dengan hadis yang dhaif. Ya, saya lompat sikit ya. Sebab Imam Nawawi ada cerita detail tu. Kita nak ambil the main idea dulu. The main idea adalah telah sepakat para ulama, baik ahli hadis, baik ahli fiqh atau ahli dalam bidang-bidang yang lain, bahawa boleh bahkan digalakkan beramal dengan hadis dhaif malam yakun maudhu'an, selagi mana kedhaifan hadis tu tak sampai ke tahap maudhu'. Kalau dah maudhu' palsu tak bolehlah dipegang, sebab yang maudhu' ni orang sebut je hadis palsu, sebenarnya bukan hadis. Cuma disebut hadis kerana dia didakwa hadis, sebenarnya bukan hadis, orang reka. Kadang-kadang oleh sebab, mungkin oleh sebab politik, oleh sebab keuntungan dunia, nak supaya nampak power kenyataan dia tu, dia kata Nabi SAW bersabda. Ini dosa besar. Berdusta atas nama Nabi SAW itu dosa besar. Jadi kalau setakat dhaif, tidak palsu, harus bahkan digalakkan beramal. Tetapi ada bidang dia. Di mana? Fil fadaili, pada fadilat-fadilat. Maknanya nak cerita, misalnya ada hadis, ada riwayat Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Yasin lailatal jum'ati ghufira lahu, ataupun asbaha maghfuran lahu, barang siapa yang membaca surah Yasin bila malam Jumaat, maka diampunkan bagi dia dosa-dosa dia. Ataupun disebut dalam satu riwayat, berpagi-pagilah dia nanti dalam keadaan dosanya telah diampunkan. Tapi hadis ni dhaif. Tapi habis itu kita tak payahlah baca Yasin malam Jumaat, dia baca. Kenapa? Kerana hadis dhaif ni belum tentu Nabi SAW tak kata, masih ada kemungkinan Nabi kata. Maka kalau kita baca Yasin, katakanlah hadis tu sebenarnya bukan Nabi SAW kata ya, perawi tersilap atau bagaimana, maka kita masih dapat pahala baca Yasin. Tapi kalau betul Nabi SAW bersabda demikian, kita tidak terlepas fadilat diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dikatakan kelebihan-kelebihan boleh kita gunakan hadis yang dhaif. Dan kelebihan ini bukan amalan saja, boleh jadi kelebihan orang. Dalam sebulan atau 2 bulan yang lalu, masa bulan Rabiul Awal yang lalu, kita perhatikan Facebook JAKIM dihentam oleh segelintir netizen. Ada netizen pergi komen dekat posting JAKIM, menghentam. Kenapa? Kerana posting JAKIM itu, dia menunjukkan poster yang menceritakan bahawa apabila lahirnya Nabi SAW, maka api yang menjadi sembahan orang Majusi di Parsi yang sudah sekian tahun tidak pernah terpadam, bila lahir Nabi SAW, api itu terpadam. Jadi datanglah netizen-netizen, apa JAKIM buat keluar hadis macam ni? Ini bukan hadis sahih ya, ini tak sepatutnya JAKIM tak cek ke dulu ini hadis dan sebagainya. Baik. Jadi orang ini dia keliru, kerana hadis itu dinilai dhaif. Dan dia bukan hadis cerita tentang hukum, cerita tentang satu kejadian yang berlaku, bukan cerita tentang usul akidah. Hanya nak cerita ketika Nabi SAW lahir, api yang menjadi sembahan orang-orang musyrikin, orang Parsi ini, orang Majusi, padam. Jadi kalaupun dhaif tak ada masalah, kerana kemungkinan padam tak padam itu tidak satu perkara yang akidah, tidak satu perkara nak tetapkan hukum. Paling-paling itu fadilah, kelebihan. Orang lain lahir tak ada pun berlaku api orang Majusi padam, tapi bila Nabi SAW lahir, api yang jadi sembahan itu padam. Ini kelebihan Nabi. Itu namanya fadail. Jadi tak ada masalah kalau riwayat yang dhaif. Ulama-ulama yang faham, mereka linear, mereka tidak strict. Ataupun tagrib wa tarhib. Tagrib makna menggalakkan. Ada hadis yang menggalakkan, siapa yang buat amalan macam ni, sekian pahala dia. Siapa pula yang buat maksiat macam ni, sekian nanti azab dia. Itu namanya tarhib, menggerunkan. Kalau tadi, siapa buat baik, ingat dengan ibu bapa misalnya, Allah akan berikan kebaikan begini-begini kepada dia. Itu tagrib, menggalakkan. Jadi sama ada to encourage, menggalakkan, ataupun discourage, menggerunkan.
Kalau hadis itu dhaif masih jadi sandaran, tapi hukum dah jelas kan. Hadis mengatakan siapa buat baik pada ibu bapa sekian fadilatnya, sekian Allah beri pahala pada dia. Buat baik pada ibu bapa memang jelas agama suruh. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, nanti dalam kubur Allah azab dia begini-begini. Hadis itu dhaif. Ya memang nanti kalau sembahyang dengan sengaja haram, dosa besar. Cuma betul ke tak betul kena azab tu, walaupun hadis tu dhaif, tak masalah kerana dia tarhib, sekadar menggerunkan. Tapi kalau hadis tu memang palsu, ulama-ulama penilai hadis sepakat ini hadis ni palsu, walaupun untuk tujuan menggerunkan, untuk tujuan memberi semangat, tak boleh. Disadarkan kepada Nabi SAW, hadis palsu itu berdosa. Wa amal ahkam, adapun kalau nak menetapkan hukum hakam, kan halal wal haram, contohnya nak kata ni halal ataupun nak kata ni haram, wal bai'i wan nikahi wat talaqi wa ghairi zalika, dan nak menetapkan sah ke batal jual beli, sah ke batal nikah macam ni, tolak macam ni jatuh ke tak jatuh, dan yang seumpama dengannya, fala yu'madu fiha illa bil hadisis sahihi awil hasan. Maka kalau yang macam tu nak kena hadis sahih lah. Kalau dhaif tak kuat. Sebab nak kata haram tu kena pasti, ya. Ataupun nak kata ni halal, atau nak kata nikah ni sah, atau nak kata ni nikah ni batal, macam tu kena hadis sahih. Awil hasan, paling tidak pun hadis hasan. Jadi hadis hasan ni asalnya dia tidaklah sekualiti macam hadis sahih. Dia mungkin asalnya dhaif pun, tapi dia kuatkan oleh sebab-sebab yang lain, maka diambil dia sebagai sandaran dan jadi kuat balik. Hadis dhaif tidak. Illa ayyakuna fi ihtiyatin fi syai'in min zalika, kecuali dalam keadaan nak cermat. Misalnya hadis mengatakan jual beli kalau macam ni caranya tidak sah, tapi hadis tu dhaif. Tidakkah lebih cermat kalau kita elakkan jual beli yang macam itu? Kut betul itu hadis Nabi, kita selamat daripada jual beli yang batal. Tapi tak wajib. Yang waraknya, yang bagusnya, kalau ada hadis melarang sejenis jual beli tapi hadis tu dhaif, kita elakkanlah, kita jauhkanlah. Tapi nak kata pasti tidak. Kadang nak memastikan tu dia sekurang-kurangnya hadis hasan ataupun hadis yang sahih. Baik, ini Imam Nawawi sebut. Baik, kita patah balik kepada latar belakang, ya. Apa cerita sebenarnya hadis sahih, hadis dhaif ni? Kenapa jadi isu beramal tak beramal, beramal tak beramal? Cerita dia berpunca daripada kita umat Islam wajib beramal dengan Quran dan Sunnah. Itu pokok dia. Itu kita jangan lupa, ya. Kita wajib beramal dengan perintah Allah dalam Quran dan Sunnah. Baik. Soalan seterusnya, bila kita dah wajib beramal dengan Quran dan Sunnah, macam mana kita tahu yang dikatakan Quran itu memang Quran? Quran kan tak turun pada kita, bukan kita dapat wahyu daripada Allah, bukan malaikat Jibril sampaikan Quran pada kita. So bila ada orang kata ni ayat Quran, macam mana kita dapat pastikan memang itu ayat Quran? Nampak tak logik dia di situ? Dan bagaimana kita tahu yang dikatakan ini hadis Nabi SAW itu memang hadis Nabi? Kita bukan dengar daripada mulut Nabi SAW. Kita tak hidup zaman Nabi SAW. Tiba-tiba orang kata ni hadis Nabi. Macam mana kita tahu? Jawapannya adalah dengan melihat kepada jalur periwayatan. Kalaulah Al-Quran kesemuanya adalah mutawatir. Apa makna mutawatir? Diriwayat oleh bilangan perawi yang begitu ramai, sekira-kira mustahil seramai itu pakat tersilap semua. Seramai itu pakat terlupa belaka. Tak mungkin. Saya bagi contoh konsep mutawatir ini. Jangan kata Quran hadis, benda biasa saja, okay? Kalau saya tanya orang di surau ni, siapa Perdana Menteri Malaysia sekarang? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada yang setuju, ada yang tak setuju, itu nombor 2. Ada yang sokong, ada yang seronok beliau naik, ada yang tak suka, itu nombor 2. Yang suka atau tak suka beliau naik jadi Perdana Menteri, semuanya tahu kalau beliau dah sekarang Perdana Menteri Malaysia. Ada ragu-ragu tak? Ada yang macam aku ni was-was lagi dia Perdana Menteri ke bukan? Kan Semai Sabri lagi. Ada tak yang masih ragu-ragu? Tak ada.
Yang tak ragu-ragu, yang yakin kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia hadir ke masa beliau angkat sumpah? Ada yang hadir sini? Mana tahu rapat dengan PM. Gelak tu macam tak hadir. Cara gelak tu macam tak hadir. Atau kurang-kuranglah baca watikah pelantikan dia ada. Yang agung bagi tu ada yang baca. Habis macam mana yang confident sangat tu? Yang yakin sangat kata beliau Perdana Menteri tu macam mana? Hadir akad sumpah pun tidak, baca watikah pun tidak. Ya, kerana perkhabaran itu sampai daripada jalur yang berbagai. Ya, jangan kata Astro Awani, jangan kata Sinar Harian, jangan kata Utusan Malaysia, jangan kata Harakah Daily, CNN, Al Jazeera, apa semua pun kan cerita benda yang sama. Takkan terbakat terlupa, tersilap semua. Itu konsep mutawatir. Dia al-mutawatiru yufidul yaqin. Perkhabaran yang diriwayat secara mutawatir, dia menetijahkan kita yakin. Padahal cerita siapa Perdana Menteri Malaysia bukan cerita Quran hadis. Betul kan? Bukan cerita Quran hadis. Kita yakin bukan sebab itu ayat Quran. Kita yakin bukan sebab itu hadis Nabi. Kita yakin perkhabaran itu betul kerana sampai secara mutawatir. Al-Quran semuanya mutawatir. Maka tak boleh kita kata ini bukan ayat Quran. Itu bawa kepada kufur. Baik. Tetapi hadis Nabi SAW, nak cerita pasal hadis dhaif ni ya. Hadis Nabi hanya sebahagian saja mutawatir. Bila sudah mutawatir, ulama yakin ini memang hadis Nabi. Kalau ulama nak khilaf pun nanti makna hadis tu apa? Apa maksud hadis? Apa hukum hadis? Itu mungkin. Tapi nak katanya hadis ke tidak, kalau mutawatir tidak timbul lagi. Memang itu hadis. Tapi banyak juga hadis Nabi yang bukan mutawatir. Yang meriwayatnya seorang, yang meriwayatkan dua orang. Seorang dua orang ni boleh jadi tak tersilap, boleh jadi. Yang seorang dua orang ni boleh jadi tak terlupa, boleh jadi. Ini namanya hadis ahad. Hadis ahad yufiduz zon. Dia menatijahkan sangkaan saja. Mungkinlah betul Nabi kata, tapi takut dia silap. Takut Nabi kata lain, dia lupa, dia cakap lain. Kan tak mustahil kalau setakat seorang dua. Bila hadis ahad ini ada keraguan, terpaksalah ulama-ulama hadis mereka bekerja lebih. Kalau hadis mutawatir mereka dah relax dah. Dah boleh tersandar minum air dah, ibarat kata dah. Tapi hadis ahad tidak. Mereka terpaksa kaji kualiti perawi. Macam mana orangnya? Kuatkah ingatannya atau lupa orangnya? Ya, sifah atau tidak? Kena kaji kualiti perawi itu. Bukan kualiti perawi saja. Sanad tu bersambung ke tidak? Kau orang ni kata sahabat Nabi berkata begini-begini. Kamu bila masa jumpa sahabat Nabi? Kamu kan tabi'in. Patut kalau kamu nak cerita hadis Nabi, kamu kena cerita saya dengar daripada tabi'in. Tabi'in dengar daripada sahabat, sahabat dengar daripada Nabi. Ini kamu terus kata saya dengar sahabat berkata, Nabi bersabda. Kamu bila jumpa sahabat? Itu putus sanad. Jadi apabila kualiti perawi itu bagus, sanad juga bersambung, maka kemungkinan besar Nabi kata. Memanglah ada sikit keraguan, tapi ghalabatuz zon, berat sangkaan, memang Nabi kata. Yang itu namanya hadis sahih. Hadis sahih bukan kita yakin 100% tidak, tapi kemungkinan besar Nabi kata. Oleh kerana kita beramal berdasarkan kesangkaan, maka wajib kita itu beramal dengan hadis sahih. Bila didapati kualiti perawi itu ada masalah, perawinya pelupa. Tapi pelupa perawi hadis tu mungkin lebih kuat ingatan daripada kita lagi. Dibanding dengan standard hadis tu, dia anggap dia ni pelupa lah. Ataupun ada kecacatan yang lain, ataupun perawi-perawinya bagus tapi ada putus. Tabi'in misalnya meriwayatkan terus kepada Nabi SAW, padahal tabi'in tak jumpa Nabi. Namanya hadis mursal. Ada hadis yang munqati', ada hadis yang muqdal. Jadi akhirnya yang ada masalah inilah dikatakan lam yasih. Hadis ini tidak sahih. Dekat sini pun sudah timbul kekeliruan. Kerana orang Melayu kalau dikatakan tidak sahih, maknanya tak betul. Kan? Misalnya kata dengar cerita akan ada kabinet reshuffle katanya dalam seminggu lagi. Lalu orang yang rapat dengan orang politik ni, dia kata
tak sahih tu. Apa kita faham bila dia jawab tak sahih? Maknanya berita itu tak betul. Tapi hadis bila dikatakan hadis ini tidak sahih, bukan bermakna hadis itu tak betul. Hadis ini tidak sahih berarti hadis itu tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih. Jadi jatuh kepada level dhaif. Tapi dhaif ini bukan satu level. Ada dhaif sedikit, ada dhaif pertengahan, ada dhaif yang teruk. Jadi semata-mata kita kata hadis ini dhaif, saya tak nak beramal, keliru. Kenapa? Kerana hadis dhaif itu daripada satu sudut sama macam hadis sahih. Daripada sudut mana? Sama-sama tak pasti itu daripada Nabi atau tidak. Yang pasti adalah hadis mutawatir. Kan hadis dia ahad ni, seorang dua orang ni masih ada keraguan. Cuma apa beza dia? Beza dia dalam keadaan sama-sama tak pasti daripada Nabi SAW. Kalau kata hadis sahih, kemungkinan daripada Nabi itu tinggi. Persentage bahawa ini memang Nabi kata itu tinggi. Itu yang kita wajib beramal tu. Tetapi kalau hadis sahih, kemungkinan itu tidak sebagus macam hadis sahih. Tapi masih ada kemungkinan memang Nabi kata. Bila masih ada kemungkinan Nabi kata, maka sebab itulah kalau setakat kita tentang kelebihan beramal, setakat tagrib menggalakkan, setakat tarhib menggerunkan, ya, maka diterima. Atau setakat menyokong tafsir Al-Quran. Kenapa ulama terima hadis dhaif dalam tafsir Al-Quran? Kerana tafsir Al-Quran daripada ayat Quran tu dah boleh faham. Hadis tu cuma menyokong saja. Maka kalau hadis tu dhaif pun tak ada masalah. Quran tu sudah boleh berdiri sendiri dah untuk menerangkan makna dia. Tiba-tiba ada hadis menyokong makna itu, tapi hadis tu dhaif, tak ada masalah. Tapi kalau nak menetapkan kata ni halal, ni haram, ni nikah ni sah, nikah ni batal, ini jual beli ni sah, jual beli ni batal, maka ulama kebanyakannya ambil standard sahih. Kalau dhaif tak kuat, nak jadikan hujah tak kuat. Begitu. Dan logik yang digunakan oleh para ulama ni sebenarnya kita telah gunakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita fikir, apa ulama ni? Yang sahih kan banyak, sibuk ambil yang dhaif buat apa? Kan ada orang cakap gitu. Yang sahih pun tak teramal, nak amal yang dhaif. Apa masalah macam tu bang? Yang sahih pun kita amal. Yang dhaif pun kita amalkan, tapi dalam skop masing-masing. Kalau yang nak letakkan hukum, tak adalah kita ambil yang dhaif. Tapi kalau setakat nak cerita baca Yasin malam Jumaat, tak ada masalah yang dhaif pun. Ya, setakat nak cerita bas-bas sapu muka lepas salam, tak ada masalah. Ada orang, oh ini tak boleh dhaif. Ya, kan lepas semayang. Lepas semayang kamu nak buat apa? Pegang telinga, garu hidung, ambil handphone, cek WhatsApp. Tak perlu dalil, kan lepas semayang. Yang kita nak betul-betul jaga ni masa semayang. Semayang ni habis bila? Kan dengan salam. Jadi daripada kita buat benda-benda yang langsung tak ada dalil, tiba-tiba ada juga dalil bahawa Nabi SAW apabila lepas bagi salam sapu muka seraya berdoa, maka itu lebih baik. Bukan ulama kita tak faham kalau hadis itu dhaif, tapi ini kan cerita kelebihan. Jadi begitu. Mana logik dia? Mana logik kita beramal dengan riwayat yang dhaif? Baik. Jemaah kita yang bawa Mercedes S350 agak-agak kalau dekat highway tak ada kereta lain, ikut speed limit lah. Kan dah bawa Mercedes S350 dekat highway bawa 110, rasa macam tak bawa kereta. Ya, kalau kancil tak ada masalah. Ya, kancil nak sampai 110 tu struggle, kecuali kalau dia nak modify, letak turbo lah, pasang exhaust, itu cerita lain. Kancil basic, tak adanya nak 110. Tapi kalau Mercedes tak sedar, dah 15, dah 16, dah 18. Jadi kita sedar kat highway hujung minggu tak ada kereta 1718, tahu-tahu nampak depan sana orang bagi pin. Apa yang kita biasa buat? Slow. Tu dia biasa langgar speed limit lah, tu yang dia tahu. Kenapa slow? Kerana ada kemungkinan orang tu bagi beam adalah nak bagi tahu ada speed trap. Pasti tak ada speed trap? Tak pasti. Kerana kemungkinan dia bagi beam sebab dia nak potong. Kadang-kadang kita risau, lori besar ni aku potong-potong dia ke kanan, nanya aku bagi beam lah.
supaya dia perasan, dia baru lagi perasan aku ni nak memotong. Kita daripada pelaksana kita nampak beam, padahal dia bukan nak cakap ada speed trap, dia nak beritahu dia nak memotong kereta depan. Tak kisahlah speed trap ke tak speed trap, baik aku berhati-hati, baik aku slow down. Kalau ada speed trap aku tak kena, kalau tak ada pun tak apalah, slow down sekejap. Itu konsep ikhtiar, itu konsep hati-hati. Logiknya ada dalam kehidupan kita. Nah, itulah para ulama bila mereka mengatakan harus, bahkan digalakkan beramal dengan hadis dhaif yang bukan palsu. Yang palsu tak boleh ya. Yang bukan palsu, maka itu adalah kerana logik tadi. Masih ada kemungkinan itu hadis Nabi SAW. Berdasarkan kemungkinan itulah setakat kelebihan beramal, menggalakkan, menurunkan, itu ulama terima. Ataupun atas dasar hati-hati tadilah, hadis itu dhaif tapi mengatakan jual beli itu tak sah. Kita jawab di lain lah, fleksibel sikit. Nak pasti kata tak sah, hadisnya dhaif, tapi kita atas dasar berhati-hati kita jual beli cara lain. Kok betul itu hadis Nabi, nanya kita. Begitu. Baik. Macam mana pula orang beramal dengan hadis palsu? Hadis palsu apa yang orang amalkan? Bukan sebenarnya. Sebenarnya bukan beramal dengan hadis palsu. Yang ni yang saya saman YouTuber Syahabuddin tu. Dia tak faham kita cakap apa. Dia buat react dalam YouTube, kata Ustaz Engku dan Dr. Hafiz buat kempen membela hadis palsu. Hadis palsu kita pergi bela. Kita buat posting nak terang pada masyarakat, bila ada hadis palsu tentang sesuatu amalan, tidak berarti amalan itu palsu. Saya bagi contoh yang mudah faham insya-Allah. Ada hadis palsu tentang amalan solat tarawih. Kata dia, siapa solat tarawih pada malam pertama sekian banyak pahala, siapa sembahyang tarawih malam kedua sekian banyak pahala. Jadi ulama-ulama yang pandai buat hadis kaji-kaji, ini hadis palsu. Solat tarawih palsu tak? Solat tarawihnya tidak palsu. Solat tarawih sabit dengan hadis-hadis yang lain. Hadis sahih ada tentang solat tarawih, ijma' ulama lagi tentang solat tarawih. Yang palsu tu yang hadis tadi. Jadi kami nak terang pada masyarakat, wujudnya hadis palsu yang menyentuh sesuatu amalan tidak automatik berarti amalan itu palsu. Jadi kalau tarawih orang faham, tapi ada benda orang tak faham. Contoh, ada hadis palsu tentang kelebihan puasa bulan Rejab. Jadi ada setengah masyarakat menyangkakan puasa bulan Rejab itu bid'ah pasal hadisnya palsu. Ya, hadis tentang kelebihan itu palsu, tapi hukum puasa bulan Rejab sabit dengan dalil yang lain, bukan dengan hadis palsu tadi. Puasa tarwiyah, asalnya kami buat posting itu sebab kami tengok masyarakat keliru. Puasa tarwiyah iaitu puasa pada hari 8 Zulhijjah. Ada hadis yang dinilai palsu oleh sebagian ulama tentang kelebihan puasa pada 8 Zulhijjah. Tapi puasa 8 Zulhijjah itu tetap sunnah, kerana termasuk 10 hari pertama Zulhijjah yang memang digalakkan kita itu berpuasa. Jadi sebab itulah kami terangkan, adanya hadis palsu yang menyentuh sesuatu amalan tidak automatik berarti amalan itu palsu, kerana amalan itu boleh jadi sabit dengan dalil-dalil yang lain. Jadi bila ada buat fitnah macam tu, terpaksalah kita saman. Asalnya tak nak saman, kita just minta maaf. Kita minta maaf lah, kamu dah tuduh kami benda tak betul. Tak mau dia. Rupanya pasang lawyer, hantar surat saman, baru ada akal nak minta maaf. Alhamdulillah, minta maaf juga akhirnya. Jadi ini selesai ya, bab yang keempat ni insya-Allah jelas. Next insya-Allah bab yang kelima tentang tauhid dan syirik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la ta'dha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.